Ramadan ni dia terbaik kalau kita bandingkan dengan Zulhijjah. Kalau kita bandingkan dengan Zulhijjah, 10 malam terakhir Ramadan, dialah yang terbaik. Manakala 10 siang pertama Zulhijjah, dialah yang terbaik. Itu beza dia ya. Beza yang kedua adalah adanya malam Al-Qadar. Ya, adanya malam Al-Qadar. Kalau Zulhijjah, ada apa benda-benda sekalian? Ada jawapan tak benda-benda? Kalau ni? Hari Arafah. Adanya hari Arafah. Adanya hari Arafah. Okey. Yang ketiga, malam Al-Qadar adalah malam tersembunyi. Ya, malam Al-Qadar adalah malam tersembunyi, sedangkan hari Arafah sedia maklum. Okey. Inilah beberapa perkara yang kita boleh tengok perbezaannya antara 10 siang pertama Zulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan. Kalaulah malam terakhir Ramadan tu dianggap malam yang terbaik, adanya malam Al-Qadar, manakala Zulhijjah ada 10 siang yang terbaik. Cumanya kalau kita detailkan lagi, bilakah malam yang terbaik? Satu je, maka malam yang terbaik adalah malam Al-Qadar. Bilakah siang yang terbaik? Maka siang yang terbaik adalah siang Zulhijjah. Bezanya lagi, malam Al-Qadar malam yang tidak diketahui, manakala malam hari Arafah sedia maklum. Ia berlaku pada 9 Zulhijjah, itulah hari Arafah. Dan sebab itu benda-benda sekalian, ada satu perbahasan oleh Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Manakah, tapi ceritanya, mudah ceritanya adalah bilakah hari yang terbaik, hari Jumaat ke ataupun 9 Zulhijjah. Maka di sini ada kata secara umum. Kalau kita bagi jawapan secara umum, maka 9 Zulhijjah merupakan hari yang terbaik. Okey. Tapi kalau kita bagi jawapan yang lebih spesifik, Jumaat merupakan hari yang terbaik menurut nisbah mingguan. Setiap minggu yang ada tu, maka Jumaatlah hari yang terbaik. Manakala kalau nisbah tahunan, maka hari yang terbaik adalah 9 Zulhijjah merangkap hari Arafah. Okey. Kalau kita katakan bahawa malaikat ramai datang pada malam Al-Qadar, sama juga dengan hari Arafah, malaikat ramai yang turun ke bumi pada 9 Zulhijjah. Di sinilah kita pun digalakkan berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Kalaulah malam Ramadan tu kita bermula malam sampai ke subuh, ya. Manakala kalau Zulhijjah, kita berikan keutamaan pada lepas zuhur sampailah ke maghrib. Jadi sebenarnya ini semua memerlukan pengorbanan, sama ada malam Al-Qadar ataupun siang Zulhijjah, semuanya memerlukan pengorbanan yang tinggi daripada kita semua untuk beribadah, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, dan ia bukan amalan yang senang. Kalau bonda-bonda tanya saya pun, sukar untuk saya buat yang terbaik pada kedua-dua hari tersebut. Okey. Maka ulama pun menyatakan ya, dalam kitab ini kita berikan tumpuan balik. Saya nak besarkan lagi bagi bonda-bonda nampak. Okey, dia sebut wa'lam annahu yustahabbul iksar. Ketahuilah bahawa kita disunatkan untuk memperbanyakkan zikir pada 10 hari yang pertama ini. Lebih ziyadatan ala ghairihi, lebih daripada hari-hari yang lain. Dan juga kita, satu, dia ada dua kategori di situ disebut. Satunya, kita disunatkan memperbanyakkan zikrullah pada 10 Zulhijjah, lebih daripada hari-hari yang lain. Kemudiannya beliau spesifikkan lagi kenyataan tadi, wa yusahabu min zalika fi yaumi arafatin aksar min baqiyal ashar. Daripada 10 Zulhijjah yang pertama tu, hari yang paling kita berikan tumpuan adalah 9 Zulhijjah. Dan benda inilah saya nak kena betulkan balik fahaman sebahagian daripada kita, bonda-bonda yang saya kasihi. Biasanya orang kata bahawa ibadah haji ni dia ada haji akbar. Apa maksud haji akbar? Haji akbar adalah haji yang jatuh pada hari Jumaat. Okey. Haji yang jatuh pada hari Jumaat dianggap sebagai haji akbar, iaitu 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumaat. Tapi sebenarnya itu merupakan satu kefahaman yang silap. Saya pergi haji 2 haji yang lepas.
Memang 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumaat dan masa tu memang bisinglah soal Haji Akbar. Tapi sebenarnya itu satu fahaman yang tersilap. Haji Akbar tidak ada kaitan dengan hari Jumaat. Ya. Haji Akbar ini bererti kita kan satunya kalau kita buat haji kan dia ada bulan-bulan haji. Bulan haji ni bermula dengan bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Okey, itu kalau bulan-bulan haji. Tapi kalau kita khususkan lagi, haji ni yang paling penting bila? Haji yang paling penting adalah 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. Ya, 10, 11, 12, 13, 4 hari. Ini merupakan hari yang paling penting. Daripada 4 hari yang paling penting ni, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Daripada 5 hari yang penting ni, manakah hari yang paling penting? Yang dianggap sebagai yang akbar, yang paling besar. Maka jawapannya daripada 5 ni, yang paling besar adalah 9 Zulhijjah. Itulah dianggap sebagai Haji Akbar. Sama ada 9 Zulhijjah jatuh hari Jumaat, hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, setiap tahun ada Haji Akbar. Bukannya saya pergi 2 tahun lepas je dianggap sebagai Haji Akbar, tidak. Setiap tahun ada Haji Akbar. Haji Akbar adalah 9 Zulhijjah menurut pandangan jumhurul ulama. Walaupun ada sebahagian ulama menyatakan Haji Akbar adalah 10 Zulhijjah. Cuma kalaulah 9 Zulhijjah tu jatuh pada hari Jumaat, bergandalah kebaikannya kerana dia 9 Zulhijjah, berkebetulan dia juga hari Jumaat. Okey, itu cerita lain lah. Tapi Haji Akbar itu sendiri adalah 9 Zulhijjah tanpa mengira jatuh pada hari apa. Maka jangan kecewa sesiapa yang pergi haji tak dapat tahun ni Haji Akbar misalnya. Tak ada konsep demikian. Setiap tahun ada. Baik. Benda-benda yang dirahmati Allah sekalian, ada dalam hadis riwayat Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi berkata. Bonda nak terima kasih banyak. Haji Akbar tu eja AK je bondanya. Bukan AKH. Kalau AKH jadi Akbar. Akbar tu khabar. Ini panggil Akbar AK. Jazakumullah khairan. Okey. Nabi SAW berkata, Mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhih. Tidak ada mana-mana amalan pada hari mana pun lebih afdal daripada hari-hari Zulhijjah. Okey. Maka sahabat pun bertanya, qalu radhiyallahu anhum, walal jihadu fi sabilillah, adakah jihad pada jalan Allah pun tak mampu menandingi kelebihan pada 10 hari Zulhijjah tersebut? Kata Nabi SAW, walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bisyai'. Jihad pun tak mampu menandingi ibadat-ibadat pada 10 hari yang pertama. Kecuali seseorang lelaki yang keluar berjihad, lalu dia terkorban, jiwanya, hartanya habis, dia tidak kembali lagi. Itu merupakan jihad yang paling besar. Hadis ini sebenarnya bukanlah menunjukkan sekadar zikir ni lebih tinggi kedudukan daripada jihad. Benda-benda sekalian. Dia kena lihat kepada ulasan ulama, apa maksudnya. Ini merupakan satu metafor ataupun gambaran besar daripada Rasulullah SAW menunjukkan tingginya kedudukan ibadah dan zikir pada 10 hari pertama Zulhijjah. Tapi kalau orang berjihad menegakkan agama tu tinggi kedudukan dan sukar untuk dicapai sebenarnya. Okey. Kemudiannya dalam hadis yang lain, riwayat Tirmizi, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah Ta'ala min hazihil ayyamil ashar. Tidak ada pun mana-mana hari yang mana amalan solehnya lebih disukai oleh Allah Azza wa Jal melebihi 10 hari Ramadan, 10 hari Zulhijjah. Jadi ini menunjukkan hadis ini semuanya memberikan gambaran besarnya kedudukan beribadat dan berzikir pada Allah Azza wa Jal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Asyik sebelum Ramadan pula kan. Okey. Dan benda-benda yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat dalam
hadis ini, kalau ditanyakan, habis tu kalau jatuh pada 9 Zulhijjah nanti, kita sampai ke bulan Zulhijjah nanti, kemudiannya jatuh pada hari Arafah, kita nak buat apa pada hari Arafah? Okey, kita dah bincang. Pasal meriah ya, kita dah bincang lepas. Bahawasanya pada 9 Zulhijjah pagi, kita telah disunahkan untuk mulakan takbir raya. Jadi takbir raya ni bukan bermula pada malam raya, tapi sehari sebelum raya, selepas subuh, 9 Zulhijjah, kemudian bau zuhur, asar, kita dah mula takbir raya. Dan saya tengok benda tu dah ramai dan makin banyak dah surau dan masjid yang mempraktikkannya. Inilah yang paling tepat menurut pandangan kebanyakan ulama dan juga mazhabus Syafi'i. Okey, baik. Dalam kitab Al-Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Okey. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna alaihimussalam min qabli, dan sebaik-baik doa yang saya dan para nabi terdahulu alaihimussalam bacakan adalah apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa yang terbaik pada hari Arafah. Cumanya hadis itu merupakan hadis yang dhaif, lemah. Tapi walaupun dia hadis yang dhaif, oleh kerana ia berbincang tentang zikir dan doa, maka boleh diamalkan. Apalagi ada riwayat yang lain. Ada riwayat yang lain daripada Kitabul Muwatta' oleh Imam Malik, bahawa afdalud du'ai yaumi Arafah. Seafdal doa adalah doa pada hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna alaihimussalam min qabli, dan doa yang paling afdal saya dan Nabi terdahulu baca apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia ada potong, dia sampai situ je. Lebih baik kita sambung teruslah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bonda-bonda sekalian, kalau kita timbulkan persoalan, tadi Nabi kata doa sebaik-baik doa, sedangkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu, itu bukan doa, itu zikir. Jadi macam mana tu? Maka kita terangkan begini. Doa ni bonda-bonda sekalian, dia ada dalam 3 kategori. Paling kurang doa ni, kalau lebih lagi dia ada 4 kategori. Doa ada 4 kategori. Okey. Siapa boleh senaraikan doa 4 kategori pada saya? Okey, siapa nak cuba? Bonda Yati tangkap tangan ke apa? Bonda Yati Cik Ros. Mana bonda-bonda yang lain ni? Bonda Nexum nak cuba? Apa kategori doa? Ada 4. Okey, tak ada bonda nak cuba Saya ni risau saya bercakap seorang. Ada orang kan? Ada Ustaz. Ada. Oh ada. Rasa sunyi sikit pagi ni. Biasanya bising juga. Okey. Kalau bonda tak ada sudah. Saya seorang bercakap rupanya. Okey. Doa ada 4 kategori. Satu dinamakan sebagai doaul mas'alah. Doa masalah. Apa dia doa al-masalah? Doa kita meminta. Contohnya bonda minta apa? Antara permintaan yang penting. Rabbi zidni ilma. Tuhan tambahkan daku ilmu. Okay. Rabbana afrigh alaina sabran. Tuhan limpah ruahkanlah kepada kami kesabaran. Itu doa al-masalah. Satu. Ada doa yang dinamakan sebagai doa zikir. Doa zikir je. Macam tadilah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ataupun subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ataupun lain-lain. Itu doa zikir. Yang ketiga dipanggil doa al-istighfar. Meminta ampun. Sama ada baca sayyidul istighfar ataupun istighfar. Ataupun doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Ataupun doa Nabi Musa. Rabbi inni zalamtu nafsi. Dan satu lagi dipanggil sebagai doaul ibadah. Doa ibadah ni sebenarnya dia lebih kurang ada persamaan dengan doa zikir. Doa yang bentuk kita beribadah je. Okey, panjang kita nak bahas satu-satu.
Tapi mudah cerita, kalau doa zikir ni kadang-kadang kita nak bagi tumpuan pada doa zikir je. Ada benda yang mana kalau dengan kita berzikir je, Allah Ta'ala kabulkan permintaan kita tanpa kita perlu meminta. Dengan berzikir je. Contohnya apa dia? Bonda-bonda berada dalam satu masalah yang amat berat. Pening dah kepala kita ni nak keluar daripada masalah yang berat ini. Maka kita dianjurkan untuk membaca doa Al-Karab ataupun zikir Nabi Yunus AS. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam zikir Nabi Yunus tu langsung tidak ada permintaan. Ia hanya zikir semata-mata. Ya. Dan di situ Allah Ta'ala pun akan mengabulkan permintaan kita. Itu lebih pada doa istighfar. Kalau zikir ni doa karab. La ilaha illallah al-azimul hadim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Dengan kita berzikir, Allah Ta'ala akan keluarkan kita daripada kemelut masalah tersebut. Okey. Sama juga dengan apabila kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ia juga boleh dikategorikan sebagai doa, tapi doa uzzikir yang mana sesiapa yang membaca zikir tadi, kata Nabi SAW nisbah kepada Allah, sesiapa yang sibuk dengan berzikir sehingga tidak sempat meminta, aku penuhi permintaannya. Jadi kalau kita tengok kan, antara sunnatun Nabi yang sukar saya buat jarang-jarang. Jarang sekali. Membaca La ilaha illallah wa la syarikalah tadi sampai habis 100 kali pagi dan 100 kali petang. Dan paling baik 100 kali pagi tu sebelum subuh. Pukul 4 pagi ke pukul 5 pagi ke terpulang sebelum subuh. Dan 100 kali petang tu sebelum maghrib. Itu yang terbaik. Maknanya dalam setiap hari kita baca sebanyak 200 kali zikir tadi. Dan banyak kelebihan, antaranya terpelihara daripada gangguan syaitan ke. Tapi lebihnya tu yang paling besar apa dia? Apa kelebihan yang paling besar kita dapat? Iaitu dapat beramal dengan sunnatun Nabi SAW. Itu kelebihan yang paling besar. Kita dapat buat sesuatu benda yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu merupakan zikir yang amat digalakkan pada 9 Zulhijjah. Walaupun di hadis yang dhaif betul, namun kalau kita tengok memang kita digalakkan pun membaca zikir tersebut, apalagi pada 9 Zulhijjah. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, insya-Allah akan datang pada 9 Zulhijjah, kita cuba ingatkan balik. Bacalah zikir ini kalau boleh 100 kali, walhamdulillah. Kalau boleh lebih, 200 kali, 300 kali, itu yang terbaik. Dan kalau kita nak lupakan dulu zikir yang lain pada hari itu pun boleh. Kalau kita rajin selawat pun 100 kali, yang lain pun banyak juga kita baca, alhamdulillah. Tapi berikan tumpuan pada zikir yang tadi. Dan juga boleh berikan tumpuan kepada zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau rajin tambah, la hawla wa la quwata illa billah. Dapat 100 kali, 200 kali, 300 kali, 500 kali, walhamdulillah. Ya, itu yang terbaik. Jadi bonda-bonda dirahmati Allah sekalian, kemudiannya kita tengok bagaimana dalam hadis ni, riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari. Jadi, tapi sebelum riwayat Bukhari itu kita tengok atas dulu, ada cerita daripada Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Salim ni adalah cucu Umar bin Al-Khattab. Abdullah ni, Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Satu kali Salim ni telah melihat ada seorang lelaki ni dia meminta-minta bantuan daripada orang lain pada 9 Zulhijjah, hari Arafah. Maka beliau pun menyatakan, Ya ajiz, fi hadzal yawm yas'alu ghairullahi azza wa jal. Wahai orang yang lemah, wahai orang yang tidak berkeupayaan, pada hari ini kamu sibuk meminta-minta kepada selain Allah azza wa jal. Nak katanya sepatutnya tak payahlah kita berikan tumpuan untuk meminta bantuan daripada orang lain. Sebaliknya berikan tumpuan untuk meminta kepada Allah azza wa jal. Okey, Bonda Faridah, silakan. Bunda Faridah nak tanya ke ataupun tertekan? Tertekan Okey, baik. Kita teruskan lagi. Kemudiannya dalam riwayat Bukhari dikatakan apa dia?
Kana Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi qubbatihi bimina fayasma'uhu ahlal masjidi. Maka Umar bin Al-Khattab ni dia akan bertakbir di satu tempat dia yang tinggi di Mina. Dia lalu dengarlah orang-orang yang berada dalam masjid takbir Umar tadi, fayukabbirun, maka mereka pun turut bertakbir, wa yukabbiru ahlul aswaq, dan orang-orang yang berada di pasar pun turut bertakbir, hatta tartajja mina takbiran, sehingga bergegar Mina itu dengan takbir. Itu mereka menghidupkan takbir itu. Dan kata Bukhari juga, wa kana Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq fi ayyamil ashar yukabbiran wa yukabbirun nasa bitakbirihima. Umar bin Al-Khattab dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bonda-bonda sekalian, mereka akan keluar ke pasar pada 10 Zulhijjah dan mereka pun mula bertakbir di pasar-pasar tersebut sehinggalah akhirnya ramai-ramai orang pun turut bertakbir. Jadi di sini sebenarnya kita memang disunnahkan untuk memperbanyakkan zikir, terutamanya takbir pada 1 hingga 13 Zulhijjah. Bukan hanya pada hari raya. Yang kita mula 9 Zulhijjah tu sampailah 13 Zulhijjah itu selepas solat. Lepas solat mula kita takbir. Berlagu atau tidak itu cerita lain. Itu hanya style. Berlagu atau tidak hanya style. Ya. Tapi kalau takbir itu sendiri, bila bermula, yang zikir, perbanyakkan zikir itu sendiri, bila bermula pada 1 Zulhijjah lagi. Misalnya benda-benda sekalian, lepas ni kalau kita nak buat kelas, pada 9 Zulhijjah tu, kita mula kelas tu, katakanlah benda Opa Sabariah jadi moderator kan. Jom sahabat-sahabat sekalian, kita mulakan dengan takbir. Terpulah lah nak berlaku atau tidak pun, ataupun baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun memang takbir raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pun boleh juga. Kerana itu semuanya unsur-unsur takbir. Ia bukan hanya bermula pada 9 Zulhijjah ya, tapi 1 Zulhijjah lagi telah pun bermula. Kemudian kita pun berkumpul kawan-kawan. Contohnya lah, bonda Nexum nak jumpa dengan kawan-kawan di Brunei tu 4-5 orang. Kumpul di kedai ataupun di rumah. Mulakan dulu dengan takbir. Itu yang terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di kedai tu janganlah kuat-kuat, kejut semua orang nanti. Pelan-pelan je. Tapi maknanya kita mulakan, hidupkan zikir tersebut. Ini sepatutnya. Bahkan kalau orang tu dia ada kekuatan, terutamanya orang lelaki, terutamanya kalau dia ni orang-orang besar yang ada jawatan, senang sikit. Dia naik kereta ke, dia pasang mic ke, takbir kuat-kuat, zikir, pusing. Saja nak menghidupkan suasana. Jangan buat dalam keadaan mengganggu orang. Tapi dalam keadaan yang tertentu yang sesuai. Jadi ini budaya yang telah diwujudkan oleh sahabat Nabi dulu lagi, Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma antaranya. Benda-benda sekalian, sebelum saya masuk ke dalam zikir yang seterusnya ni, ada apa-apa untuk dibincangkan? Ustaz, yang tadi boleh, maaf Ustaz, yang tadi bertakbir yang mula daripada 1 Zulhijjah tu, kita buat sendiri-sendiri ataupun semada secara berjemaah ya? Kedua-duanya bonda. Sendiri-sendiri kena perbanyakkan dan berjemaah pun kena wujudkan. Jadi dua-dua kita hidupkan. Itu yang terbaik. Allah Alam. Sebab itu memang kalau kita tengok dalam bulan Ramadan, kita lebih kepada membaca Al-Quranul Karim. Meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Quran minta ampun. Manakala dalam 10 Zulhijjah ni pun, Quran memang kita tak tinggal lah. Cuma dia lebih kepada zikrullah. Memuji-muji Allah Azza wa Jal. Itu yang dia diberikan keutamaan. Ya. Tapi bukanlah Quran tu kita tinggal tak. Quran kita baca macam biasa. Cuma bulan Ramadan ni Quran kita gandakan. Quran kita gandakan dalam bulan Ramadan. Zulhijjah Quran tu kita maintain. Cuma kita gandakan zikir kepada Allah Azza wa Jal.
Kalau kita timbulkan persoalan, okey, kenapa kita tidak utamakan Al-Quran berbanding dengan zikir kepada Allah dalam 10 Zulhijjah? Okey, saya dah jawab tadi. Satunya, kita tidak tinggal Quran pun, kita tetap membaca Al-Quran. Quran itu seafdal-afdal zikir. Cumanya kita memperbanyakkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar tu kerana satu, Al-Quran sendiri yang suruh kita berzikir. Betul tak? Al-Quran sendiri suruh, ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbih pada Allah tu pada pagi dan juga petang. Jadi Allah Ta'ala sendiri sebut. Allah pun sebut. Al-Quran sendiri sebut. Wazkurullaha fi ayyamim ma'dudat. Kena ingat pada Allah pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Wa yazkuru ismallaha fi ayyamim ma'lumat. Kena ingat nak sebut nama-nama Allah pada hari-hari yang termaklum 1 hingga 10 Zulhijjah. Jadi itu perintah Al-Quran. Dan Al-Quranul Karim minta kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi perbanyakkan zikir pada hari tersebut. Jadi apabila kita gandakan zikir pada 10 Zulhijjah, bahkan sambung lagi pada sampai 13 Zulhijjah, bukan bererti kita mengetepikan Al-Quran. Bahkan itulah tanda kita beramal dengan perintah Al-Quranul Karim. Begitu. Boleh? Ya, jelas Ustaz. Sungguh cantik ya Ustaz Islam ni. Betul, Ramadan macam ni, Zulhijjah macam ni. Sungguh cantik. Alhamdulillah. Semuanya dia ada kelebihan. Hari-hari tu dia ada kelebihan. Dia tang ni apa dia, tani pula apa dia kan. Bunda Naksum, jazakumullah khairan. Okay, ada soalan lain bunda-bunda? Okey. Bonda ni hari Jumaat aktif saya nampak. Mungkin hari Sabtu ni tengah sambil-sambil buat kerja kan, sambil dengan kuliah kan. Okey, tak apa. Saya saja je menyakat. Okey, kita kalau macam tu saya teruskan kepada pembentangan yang berikutnya, iaitu babul askaril masyru'ah fil kusuf. Okey. Oleh kerana ini permintaan bonda-bonda sekalian untuk belajar buku ini dari peringkat ke peringkat tanpa kita skip, kita tak skip. Walaupun mungkin sukar untuk kita bertemunya, tapi mungkin ada bab tertentu nanti kita kena skip kalau tak terlalu sesuai. Contohnya kalau nak bincang pasal haji mungkin tak berapa sesuai, kita tak pergi haji, mungkin kita tak bincang. Nanti kita tengok dulu macam mana. Babul azkaril Ya, bonda? Mohon maaf Ustaz, mengenai dengan haji dan umrah, kita dah belajar daripada buku ni dah sebelum belajar. ni. Okey, alhamdulillah. Just untuk makluman Ustaz lah. Okey, jazakumullah khairan. Babul azkaril masyru'ati fil kusuf. Bab zikir-zikir yang disyariatkan ketika dalam gerhana matahari. Okey, dia setengah ulama dia membezakan antara gerhana matahari dengan gerhana bulan daripada sudut sebutan. Okey, kalau matahari tu dia kata kusufus syams dengan huruf kaf. Manakala kalau bulan tu dia panggil khusuful qamar dengan huruf kha. Tu saya ada tulis tu. Adalah ulama yang kata demikian ya. Kalau matahari kusuf kaf. Kalau bulan khusuf kha. Tapi sebenarnya kalau sebut kusuf pun kedua-duanya boleh diterima. Jadi bila sebut bab zikir-zikir yang dimasyru'kan ketika kusuf, artinya ketika gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Okey. Jadi dia bermula begini kata Imam Nawawi, i'lam, ketahuilah. Mula-mula i'lam, ketahuilah. Annahu yusannu fi kusufi syamsi wal qamari al-iksaru min zikrillahi ta'ala. Kita disunnahkan ketika berlakunya gerhana matahari dan gerhana bulan ni, perbanyakkan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Wa minad du'a, perbanyakkan doa. Wa tusannu salat lahu bi ijma'il muslimin, dan kita juga disunnahkan untuk solat gerhana matahari dan gerhana bulan dengan ijma' kesepakatan seluruh ulama-ulama. Okey. Jadi hadisnya begini, wa rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Kami ada riwayatkan hadis daripada Sahih Bukhari dan Muslim
daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, kata Nabi, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi azza wa jal. Sesungguhnya matahari dan bulan ini merupakan dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah azza wa jal. La yakhsifani, la yakhsafan ke la yakhsifan? La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih. Gerhana matahari tak berlaku disebabkan kematian seseorang ataupun disebabkan kelahiran seseorang. Tak ada kaitan. Kalau ada orang lahir pada gerhana matahari, tak adalah itu kaitan inilah pemimpin pada masa akan datang. Tidak. Kalaulah ada orang meninggal dunia ketika gerhana matahari, ini tanda kesialan. Gerhana matahari menyebabkan ada orang meninggal dunia. Tak ada kaitan pun. Ya. Faiza ra'aitum zalik, apabila kamu melihat gerhana matahari dan bulan berlaku, fad'ullaha ta'ala wa kabbiru wa tasaddaqu. Maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah Azza wa Jal, bertakbirlah dan bersedekahlah. Okey. Dan dalam riwayat lain katanya, faiza ra'aitum zalik fazkurullaha ta'ala, bila kamu tengok gerhana matahari dan bulan, maka berzikirlah kepada Allah, ingatlah pada Allah. Okay. Alhamdulillah saya sendiri pun dah 2 kali pergi ke Indonesia untuk lihat gerhana matahari di Pulau Batam satu dan satu lagi di Palembang. Di Palembang masa tu saya ingat tahun berapa, 2000 berapa. Masa tu hanya di Indonesia je berlaku gerhana matahari penuh. Dan seluruh dunia tertumpu pada Indonesia. Indonesia menjadi tuan rumah kepada gerhana matahari sedunia. Tempat lain tak ada. Jadi saya ni dengan isteri pelajar-pelajar Universiti Malaya, kami pergi ke Palembang untuk lihat gerhana matahari yang penuh tu. Bila berlaku gerhana matahari penuh, gelap sekejap malam. Gelap tu macam maghrib. Bulan tutup matahari dalam beberapa second, kemudian baru dia gerak. Subhanallah, Masya Allah. Amat indah dan sukar untuk digambarkan. Ya, amat indah. Masa tu memang mulut kita berzikir tanpa henti. Zikir. Masjid-masjid pun penuh dengan zikir pada masa tersebut. Okay. Jadi kita perlu duduk di tempat yang dekat dengan tasik ke macam mana tu. Memang teramat indah sebenarnya. Dan kata orang kalau tengok gerhana matahari ni kita boleh menangis, kita pun tak tahu betul ke boleh menangis. Masa bulan tu mula bergerak sedikit lagi tutup matahari tu kita rasa biasa je. Tapi bila tutup je, memang boleh menangis kita ibu bunda-bunda sekalian. Automatik menangis. Padahal kita masa tu tak ada apa pun, tak ada nak menangis pun. Tutup je, menangis kita. Masya Allah. Amat indah. Cuma masa tu, masa gerhana matahari nak berlaku, kami dah suspend kerana awan tutup matahari. Bila awan tutup matahari, tak nampak matahari. Tapi bila bulan tu makin mendekati matahari, makin dekat awan tu bergerak dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kita nampak momen bulan tutup masa tu. Di Indonesia masa tu pukul 7 lebih. Kalau di Malaysia dah pukul 8 lebih lah. Okey. Jadi itu Masya Allah satu pengalaman terindah. Kemudiannya yang seterusnya tu dia bukan sehebat tu lah. Yang kami pergi ke Indonesia pula tu. Dia tak sehebat macam hari tu. Baik. Benda-benda dirahmati Allah sekalian. Jadi gerhana matahari ni merupakan satu benda yang besar. Persoalan yang timbul adalah kenapa Nabi Muhammad SAW menyatakan berlakunya gerhana itu tidak ada kaitan pun dengan kehidupan dan kematian seseorang. Okey. Pertamanya kita kena tahu bahawasanya gerhana matahari dan bulan ni telah berlaku beberapa kali sepanjang hidup Nabi Muhammad SAW. Cuma yang melintas, yang terkena di tanah Arab tu di tempat Nabi sekali je. Di dunia pada masa tu orang dah check dah. Orang dah tengok dengan data yang ada. Dunia pada masa tersebut dah berlaku 3-4 kali dah. Tapi yang berlaku di negara Arab yang nampak direct tu sekali je pada zaman Nabi SAW. Dan bila berlaku gerhana matahari itu bertepatan dengan kematian ananda kesayangan Nabi Muhammad yang namanya Ibrahim bin Rasulullah Maryah Al-Qibtiyah. Okey. Jadi Ibrahim ni anak Nabi Muhammad SAW dengan seorang wanita yang namanya Maryah Al-Qibtiyah, seorang Mesir. Jadi itulah satu-satunya anak yang Nabi dapat selain daripada isteri kesayangan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha.
Masa tu umur Ibrahim baru sekitar dalam 17 bulan rasanya, dan beliau meninggal radhiyallahu an, dan masa itulah berlakunya gerhana matahari. Dan kata Nabi SAW, di saat orang mula nak kaitkan kematian Ibrahim ni ada kaitan dengan gerhana matahari, sial gerhana matahari ini, maka Nabi kata matahari bulan ni merupakan antara dua tanda kebesaran Allah Ta'ala, tak ada kaitan pun dengan kehidupan dan kematian seseorang. Kerana rupa-rupanya benda-benda sekalian, ketika di Palembang tu saya dengarlah ulasan-ulasan, masa tu ada banyak presentation daripada universiti sebagainya untuk gerhana matahari. Rupanya kepercayaan orang-orang dahulu memang mereka menyatakan gerhana matahari ni sial. Dia ada macam-macam lah dia punya kepercayaan karut marut mereka dahulu. Sebab itu di saat kita duduk tengok gerhana matahari, kemudian kita susuli dengan solat gerhana matahari yang masa tu dipimpin oleh Mufti Pahang. Adalah beberapa mufti join sekali. Masa tu di Jambatan Palembang adanya pelbagai upacara, menarinya, macam-macam upacara yang ada. Yang ini kepercayaan agama lain yang makhyul ini tentang gerhana matahari. Na'udzubillah. Kita sambut dengan salat, kita sambut dengan zikir. Tapi ada beberapa orang yang bukan Muslim ni mempunyai kepercayaan yang bukan-bukan. Nabi nak buang kepercayaan tersebut. Tak ada kaitan pun. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu benda yang menarik kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari rasanya, bahawasanya Ibrahim bin Rasulullah SAW yang meninggal tadi, umurnya masa tu baru dalam 17 bulan rasanya, betul 17 bulan. Tak silap saya lah. Dia belum habis menyusu. Menyusu ni 2 tahun penuh bersamaan dengan 8 bulan kan. 24 bulan kan. Maka ada masa lagi dalam 7 bulan belum sempurna susuan dia. Saya tak ingat betul-betul 16, 17, 18 bulan. 18 bulan kot dia meninggal. Ada 6 bulan lagi belum sempurna. Kata Nabi SAW, Ibrahim telah diberikan seorang ibu yang akan menyusu dia di syurga nanti. Kan anak-anak kan bila mereka meninggal dunia, mereka akan ditempatkan di sebuah taman yang cukup indah, dijaga oleh seorang Nabi. Siapa Nabi yang jaga anak-anak ni, benda-benda sekalian? Ada jawapan ke? Bonda Nexom, tahu ke Bonda? Tahu Ustaz. Bonda. Okey. Opa Sabriah mana Opa Sabriah ni? Ada. Ada. Macam mana Opa? Ada jawapan tak? Tak tahu Ustaz. Nabi Ibrahim kot. Okey. Nabi Khidir bukan. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kasih banyak. Bonda ke kakak ke Aiman Suraya ni, kasih banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjaga anak-anak. Jadi bila anak Nabi Ibrahim, anak-anak Nabi Muhammad nama Ibrahim ni dijaga di sana, di satu tempat tu. Masa tu Allah Ta'ala sediakan seorang ibu susuan yang khas untuk Ibrahim. Cuma kita tak tahu ibu susuan yang khas tu adakah terdiri daripada ruh manusia juga, ataupun Allah Ta'ala ciptakan satu manusia yang lain khusus menjadi ibu susuan kepada Ibrahim bin Rasulullah SAW. Okey. Kemudian kita teruskan benda-benda sekalian. Ini kata Nabi lagi kena banyak istighfar juga kan. Bukan sekadar kita memperbanyakkan zikir sebagainya. Kita kena banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Okay, cuba kita tengok yang ni Dalam Sahih Muslim riwayat daripada Abdul Rahman bin Samurah. Cuba ibu-ibu benda-benda tengok kat mana tu dalam buku benda-benda, saya tak tahu. Sebab saya tak ada buku hidayah yang benda-benda ada ya. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qad kusifatish syams. Saya pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berlakunya gerhana matahari. Wa huwa qa'imun fis salati rafi' yadayhi. Masa tu Nabi SAW sedang berdiri dalam salat mengangkat kedua-dua tangannya. Faja'ala yusabbihu wa yahmadu wa yahmaduka yahmidu baca wa yuhallil wa yukabbir wa yad'u hatta husira anha.
Nabi pun bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir dan berdoa sehinggalah gerhana matahari itu berlalu. Okey. Ustaz, ya, terpaksa keluar dulu, ada urusan lain. Okey, Kasih, Bunda Ustaz. Maria, barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Falamma husira anha qara'a surataini wa shalla rak'ataini. Okey. Jadi apabila masa tu hatta husira tu sehingga gerhana matahari tu nampak jelas. Apabila gerhana matahari nampak jelas, maka Nabi SAW telah membaca 2 surah, solat 2 rakaat. Mana? Okey. Ke mana ni nak okey dari ni. Ya. Artinya cerita mudahnya apabila berlakunya gerhana matahari ni Nabi mengerjakan solat dan Nabi membaca surah yang panjang. Okey, apa kadar panjang tu? Itu fasal dia disebutkan tu Wa yusahabbu italatil qiraah, disunatkan kita ni memanjangkan bacaan dalam solat gerhana matahari. Ini merupakan solat sunat yang paling panjang benda-benda sekalian. Kalau solat yang lain, ialah kalau kita nak solat apa pun boleh panjang. Kalau kita solat tahajud nak lagi panjang pun boleh. Tapi solat yang boleh kata paling panjang secara berjemaahnya, inilah solat yang paling panjang. Secara personal, siapa-siapa pun boleh panjang lagi. Okey. Macam mana tu? Dalam rakaat yang pertama, kita baca seumpama suratul Baqarah. Tapi kena tahu dulu solat gerhana ni macam mana. Mungkin sebahagian besar ibu dah tahu. Benda-benda dah tahu. Tapi saya ingatkan balik. Kok kita lupa. Solat gerhana matahari merupakan solat yang ada 2 kali rukuk. Ya, satu-satunya solat yang ada 2 kali rukuk. Bahkan ada je ulama kata bukan sekadar 2 kali, 3 kali pun boleh. Okey, jadi caranya begini. Kita solat gerhana. Okey. Saya buat contoh, benda-benda boleh dengar suara saya Boleh Ustaz. Okey, baik. Terima kasih banyak. Allahu Akbar. Kita pun mula baca suratul Fatihah. Kita pun baca surah. Okay. Surah yang digalakkan adalah suratul Baqarah. Okay. Surah Baqarah dalam 286 ayat, hampir 47 muka surat lebih. Allahu Akbar, rukuk. Dan rukuk itu panjang. Rukuk itu pun panjang, nanti kita tengok berapa kadar panjang rukuk. Kemudiannya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Baca balik Fatihah. Baca Fatihah dan kemudiannya membaca surah seumpama 200 ayat. 200 ayat tu ibaratnya surah Ali Imran. Ali Imran 200 ayat kan? Rasa betul 200 ayat. Kemudian barulah rukuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, baru turun sujud. Artinya 2 kali rukuk dalam rakaat pertama dan rakaat kedua. Saya ulang balik Ini permulaan solat. Allahu Akbar. Fatihah, surah Baqarah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Habis. Sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah balik dan surah. Seumpama surah Ali Imran. Kemudiannya Allahu Akbar rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Baru turun sujud. Buat macam biasa. Tapi pada rakaat yang kedua, sekali lagi kita rukuk sebanyak 2 kali. Okey. Cuba kita tengok betul ke surah Ali Imran ni 200 ayat. Seingat saya memang betul pun. Betul. Betul. Ustaz. Betul Okey. Jadi maknanya bonda-bonda dirahmati Allah. Rakaat pertama tu, diri pertama tu Baqarah. Kemudian rukuk. Kemudian kita bangun Fatihah dan Ali Imran. Okey. Bila kita bangun rakaat yang kedua pula, kita pun baca Fatihah dan membaca surah seumpama 150 ayat pula. Banyak tu Ali Imran 200 ayat kan, ni 150 ayat pula. Kemudian kita rukuk, kemudian kita bangun, baca Fatihah dan baca lagi surah seumpama 100 ayat. Masya Allah. Masya Allah. Okey, itu baru berdiri. Wa yusabbihu fir ruku'il awwal bi qadri mi'ata ayah, dan kita disunahkan untuk
bertasbih masa rukuk tu seumpama 100 ayat. 100 ayat ni bonda-bonda sekalian, kalau 30 ayat lebih kurang 3 muka surat, kalau 60 ayat 6 muka surat, kalau 90 ayat 9 muka surat, jadi lebih kurang 10 muka surat Quran. 10 muka surat Quran ni kalau bacaan orang yang dia baca laju lah, bukan baca laju, baca yang lancar, 10 muka surat lebih kurang dalam 15 minit. Sebab satu juzuk dalam 20 ke 30 minit. Ada je orang baca satu juzuk 1 jam, itu cerita lain lah. Standardnya orang baca satu juzuk ni dalam 20 minit ke 30 minit. Okey. Kalau kita kata satu juzuk tu dalam 30 minit, artinya rukuk tu lebih kurang dalam 10 ke 15 minit. Rukuk saja dalam 10 ke 15 minit. Dah berdiri lama dah, kena rukuk pula, memang boleh jatuh. Memang boleh longgar lutut kita sebenarnya. Okey. Kemudian rukuk yang kedua tu, kan kita ada 2 kali rukuk dalam setiap rakaat tu. Rukuk kedua seumpama 70 ayat. Kalau rukuk pertama 15 minit, rukuk kedua dalam 10 minit. Kemudiannya rukuk yang ketiga tu pula sama juga 70 ayat. Rukuk yang keempat 50 ayat. Sujud pun sama juga. Kedudukan sujud tadi panjang dia tu sama dengan panjang rukuk. 100 ayat, 70 ayat, 70 ayat, 50 ayat. Jadi bayangkan bonda-bonda sekalian, kalau ikut cara yang diajarkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, boleh pengsan kita dibuatnya. Tapi adakah kita diwajibkan berbuat demikian? Tak ada, tak wajib pun. Yang penting bonda-bonda solat. Bonda-bonda rakaat yang pertama nak baca wadduha, boleh wasyamsi wadduhaha contohnya. Rakaat yang kedua nak baca wal-laili idza yaghsha. Rakaat ketiga wadduha. Kemudiannya surah Alam Nashrah pun boleh juga. Nak mudah lagi, kuliah kulhu apa tu bacalah bonda-bonda sekalian. Yang penting kita solat gerhana matahari, kita solat gerhana bulan apabila tiba masanya. Itu cara dia. Jadi kita memang disunahkan untuk memanjangkan rukuk dan juga sujud. Okey. Duduk antara dua sujud tak perlu panjangkan. Kalau atau Imam Nawawi sebut ni sikit ni habis Walau taraka hadza tatwilu kulluh waqtasara 'ala al-Fatihati salatuh. Ada orang tu dia nak pendek je semua. Surah pun tak nak baca, baca Fatihah je. Sah solatnya ya. Sah solat, tak batal pun, cuma kurang utama. Ya. Wa yusahabu an yakuna fi kulli rafa' min ar-ruku' sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamda. Wa yusannu, dan kita disunatkan untuk jahar baca kuat dalam solat gerhana bulan, tapi solat gerhana matahari kita baca perlahan. Tapi ramai ulama kata baca kuat dalam solat gerhana matahari. Mazhab Syafi'i kata perlahan. Okey. Solat jemaah lah Puan Marhani. Solat gerhana matahari dan bulan sunnah secara berjemaah. Tapi kalau nak buat sendirian dibolehkan. Okey. Kemudiannya summa ba'da solah yaktub khutbatain. Selepas solat maka ada 2 kali khutbah. Maknanya ada khutbah solat raya. Dan khutbah solat raya ni lebih kepada menakut-nakutkan orang kepada Allah Azza wa Jal, mengajak orang untuk mentaati Allah Azza wa Jal, kemudiannya galakkan sedekah, ingat kepada nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi bonda, dia boleh solat sunnahnya secara berjemaah, tapi kalau solat sendirian pun boleh. Katakanlah bonda Marhani ni nak solat jemaah ni, semangat ni, tiba-tiba dapat mesej daripada surau. Okey, kita akan solat gerhana matahari dan kita akan buat cara seboleh mungkin kita nak buat yang panjang. Rakaat yang pertama kita akan baca 10 muka surat, kemudiannya baca 7 muka surat, kemudiannya baca 5 muka surat, yang ketiga baca 3 muka surat. Bonda Marhani dengar tu dah ketal-ketal lutut dah sebagai contoh. Sudah panjang tu imam nak baca kali ni. Surah Baqarah belaka tu 10 muka surat tu panjang tu. Jadi dah keluar, dah perlu Bonda Marhani tak nak memikirkan solat jemaah yang begitu panjang tu.
Tak apa bonda merahani perasa tak larat. Tak apa, solat sendirian. Kebanyakan surau dan masjid takkan buat panjang punya. Sebab dua faktor. Satu, orang tak larat. Yang kedua, imam pun tak larat. Jadi orang tak larat, imam pun tak larat. Jadi saya tengok baca kuliah kulhu je banyaknya. Sepatutnya jangan kuliah kulhu, bacalah panjang sedikit. Panjangkanlah rukuk dan sujud sikit. Janganlah terlalu pendek. Paling kurang rakaat pertama 2 muka surat. Rakaat yang kedua 1 muka surat setengah. Rakaat yang ketiga tu 1 muka surat. Yang keempat separuh muka surat pun okey juga. Tapi dia sebenarnya dia tengok pada tempat juga. Kalau tempat tu kebanyakan orang tak larat, buat cara tak larat je lah. Ya. Mungkin kalau dalam satu kawasan tu pihak masjid boleh buat mesyuarat. Okey, masjid Mukim tu dia ada 5 surau. Panggil mesyuarat semua, kita akan buat pengumuman bahawa semua surau akan mengerjakan solat gerhana matahari dengan cara yang simple, ringkas je, baca surah-surah lazim. Hanya masjid yang akan buat panjang. Panjang pun taklah panjang sangat. Yang tadilah 2 muka surat, 1 muka surat setengah, 1 muka surat, separuh muka surat. Siapa yang nak panjang datang ke masjid sebagai contoh. Boleh juga buat perbincangan demikian. Ataupun masjid yang memang nak buat panjang. Rakaat pertama 10 muka surat. Rakaat kedua, yang kedua tu 7 muka surat. Kemudiannya 5, kemudian 3. Lagi cantik. Kalau nak buat macam tu. Hanya masjid je panjang. Buat pengumuman betul-betul. Hanya masjid yang panjang, yang lain solat ringkas-ringkas. Ya, sekali datang siapa dia? Imam, Bilal dengan Tok Siak aja. Tok Siak tu pun sebab nak buka pintu masjid terpaksa terperangkap dalam masjid itu. Itu yang tinggal. Yang lain semua pergi surau. Okeylah bonda-bonda sekalian. Masa saya solat gerhana matahari dipimpin oleh Mufti Pahang tu dia baca agak panjang. Saya cuba baca surah Baqarah masa tu. Sempatlah baca dalam 2-3 muka surat. Kalau ikut kita nak panjang lagi kalau boleh. Tapi kita pun bukanlah larat sangat. Perasan je lebih. Tapi Nabi memang macam tu. Bahkan ada seorang ulama yang besar, bonda-bonda sekalian, Dr. Fadl Hasan Abbas. Beliau memimpin dalam keadaan beliau uzur. Beliau uzur tapi suara beliau sedap. Orang nak beliau jadi imam. Beliau buta. Beliau dah tua. Beliau solat gerhana ni. Ada saya baca dah cerita orang pengalaman dia. Sampai dia pegang tiang sebelah supaya dia tak jatuh. Dia pegang tiang sebelah supaya dia tak jatuh. Dia solat hampir 3 jam bonda-bonda sekalian. Itu cara Nabi betul tu. 3 jam lebih. Masya Allah ya. Pensan kita. Paling lama pun saya masa sekolah menengah dulu berlaku gerhana bulan. Imam tu baca dalam 1 juzuk. Kawan saya. Tapi kita dah setting dah. Masa tu saya tingkatan 1 ke tingkatan 2. Memang senior-senior dah setting kita akan pilih Nasrul Kamil menjadi imam. Kerana Nasrul Kamil ni dia ada 2 kelebihan. Yang pertama dia lancar bacaan dia. Yang kedua laju bacaan dia. Laju dan bertajwid. Kita memang cari imam yang paling laju. Rakaat yang pertama tu memang 1 juzuk. Betul, 1 juzuk. Memang boleh tahan lah. Nas suara dia sedap. Kemudian laju, lancar lagi. Okey lah, kita hentam je lah. Ikut je lah. Jadi sebenarnya kita mampu. Cuma kalau tak larat, ambil kerusi duduk. Itu je cara dia. Tak mampu tak larat dah. Ambil kerusi. Satu lagi. Pernah masa tu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma pergi nak jumpa dengan adik dia Ummul Mukminin Aisyah dan tengok-tengok Ummul Mukminin macam tengah buat sesuatu. Dia pelik. Apa dia sebenarnya? Dia pun tanya Ummul Mukminin. Ummul Mukminin bagi bahasa isyarat sebab dia tengah solat sebenarnya. Baru Asma tahu bahawasanya orang tengah solat gerhana matahari. Maka beliau pun bersiap solat sekali dengan para sahabat. Wallahu a'lam bonda-bonda. Saya berhenti di sini. Saya serahkan balik pada Opah Khabariyah. Ustaz, maaf Ustaz. Ustaz, apa Bonda Islam. hikmah? Okey, terima kasih Ustaz. Minta maaf Opa. Apa hikmahnya waktu solat tu dibacakan dengan surah-surah yang panjang? Adakah ia sebagai hamba Allah meluahkan rasa kekeguman kepada kekuasaan dan kebesaran Allah? Dia sebabnya bonda Niksum, gerhana matahari tu panjang. Dia memang kita disunnahkan untuk beribadat tu dari awal gerhana matahari sampailah berakhirnya gerhana matahari. Yang tutup matahari tu memang sekejap, dalam beberapa second je yang tutup matahari. Tapi dia punya tempoh dia tu. Tempoh tu kita kalau kita boleh tengoklah Jabatan Mufti, kalau bonda boleh tengok di Brunei,
bilakah bermulanya solat gerhana matahari? Contohlah dia kata, bermula solat gerhana matahari pukul 7.45, berakhirnya waktu boleh solat gerhana matahari pukul 11 contohnya. Walaupun dia bulan tutup matahari tu mungkin dalam pukul 10 suku je. Tapi dalam 7.45 sampai pukul 11 tu, itulah waktu dibolehkan untuk kita solat gerhana matahari. Maka masa itulah kita fokus pada ibadah. Orang yang buat kajian fokus pada kajian. Masa itulah kita pun perbanyakkan dengan solat. Bila habis solat pun, kalau gerhana matahari belum berakhir, memang disunahkan kita minta ampun, membesarkan Allah Azza wa Jal, bersedekah pada masa tersebut. Sedekah mudah je, transport online je semuanya sekarang ni kan. Okey, jadi begitulah ceritanya Bonda Nexom. Kerana itu merupakan satu tanda kebesaran Allah Azza wa Jal, kita memuliakan tanda kebesaran Allah tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Hajah. Siapa lagi nak tanya silakan. Kita Ustaz, bagi Assalamualaikum Ustaz. Kalau anda ni kita tak boleh hafal lah baca surah Al-Baqarah semua, tapi kalau kita baca surah lazim tu katalah kita baca Qul Huwallahu banyak kali boleh? 3, 4, 100 kali. Memanjangkan untuk memanjang kita baca 100 kali. Memanjangkan kan. Okey je Bonda, tapi mengulang-ulang surah yang sama banyak kali itu dia tidak memberikan kelazatan dalam beribadah. Jadi caranya Bonda Wirda yang boleh dibuat adalah kita buka Quran. Jadi bila buka Quran kita boleh baca panjang sedikit. Jadi Bonda kalau nak solat sendiri ataupun Bonda nak solat berjemaah dengan anak di rumah, okey, anak ni boleh jadi tu imam, buka Quran besar kat depan. Okay, ataupun kalau kita nak solat sendiri, kita payah nak Quran, tengok handset. Tapi tengok handset ni mungkin tak berapa sesuai kot. Quran okey. Terima kasih. Okey, Okey, sama Ustaz. Bonda. Research tentang sembahyang, baca surah dengan tengok Al-Quran. Ada yang kata hanya solat sunat sahaja yang boleh. Macam mana? Ya. Memang ada khilaf kalangan ulama', ada yang kata solat sunat je boleh, ada yang kata dua-dua boleh. Maka jawapan yang saya peganglah, kedua-duanya boleh, cuma dalam solat fardu tidak digalakkan. Solat fardu ni paling baik kita baca apa yang kita ingat. Tapi janganlah kita ingat tu wal asri nak tanyakan Kausar Jopa, kesinanya lah kita bacalah panjang sikit. Tapi kalau dalam solat sunat, dia sebenarnya solat sunat pun elok kita baca apa yang kita ingat. Tapi oleh kerana kita ni tak hafal Quran, banyak surah yang kita tak ingat, maka ada eloknya kita membuka Quran untuk sebab solat sunat ni dia kena banyak, dia kena panjang. Maka eloklah kalau tak kita ulang surah yang sama jadi tak ke mana sangat sebenarnya. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, ada lagi soalan terakhir? Silakan. 9.40 sekarang. Ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi undang balik saya nak tumpang tanya yang pasal subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah, atau sambung la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau la quwata illa billah, yang mana satu yang lebih afdal. Itu saja. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonda Faridah, kalau la quwata illa billah pun ada bacaan dia. Tapi kalau kita tengok Quran, Allah Ta'ala sebut ucapan pemilik kebun yang beriman kepada Allah, dia bagi nasihat kepada kawan dia, walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Itu bila kita masuk kebun tu. Masuk kebun kita tengok durian kita menjadi, buah manggis menjadi, kita sebut Masya Allah la quwwata illa billah. Okey, satu. Manakala ucapan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dalam riwayat-riwayat tidak disebut pun tambahan al-aliyyil azim kecuali ada satu riwayat dalam pelbagai riwayat, iaitu zikir apabila terbangun daripada tidur. Bonda Sabariyah tengah tidur, terjaga pukul 12.30. Okey. Maka disunahkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Silaplah Bonda. Betul lah macam tu kan? Betul lah macam tu. La haul
Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Okey, ada riwayat dia tambah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka ulama kata kalau nak tambah al-aliyyil azim tu zikir terkejut masa bangun tidur tu. Ataupun siapa yang memang nak bangun tidur tu nak solat tahajud baca zikir tersebut. Okey. Tapi dalam riwayat yang lain tidak ada. Yang lain tu kalau kita tengok Bukhari ke apa, sama ada kita zikir biasa ataupun kita nak jawab panggilan azan hayya 'alas salah tu, kita hanya sebut dengan la haula wala quwwata illa billah. Itu yang tepat. Cuma ada satu lagi, apabila seorang Arab Badui datang jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar sedikit zikir pada beliau dan antaranya kata Nabi, la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Maka paling tepat di sini Bonda Faridah yang saya kasihi, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada masalah tambah al-aliyyil azim, tidak ada masalah menambah al-azizil hakim. Asasnya la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mungkin Baik, setakat terima itu. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin setakat ini dulu ya Ustaz. Soalan-soalan yang kita boleh utarakan. Di lain sesi insyaAllah Jumaat depan Ustaz mungkin ada ke lapangan. Kita akan jemput semula untuk menyambung bacaan kitab ini dan puan-puan bolehlah bertanya soalan lagi apa-apa yang dimuskilkan insyaAllah tentang apa yang kita belajar pada hari itu. Baik Ustaz, untuk itu hanya bagi pihak SPAQ mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz yang sudi melapangkan masa untuk kita bersama dan juga jutaan terima kasih kepada penaja yang sangat dermawan yang sudi support SPAQ punya program. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, semoga semuanya diberkati. Amin. Okey, sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa lepas ini tirai tazkirah pagi kita ditutup. Kita akan berjumpa semula malam ini pukul 8 malam dengan bacaan 3 surah ya. Baik Ustaz, untuk itu kita berhenti di sini dulu. Sila Ustaz tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asy. Silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.